Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So semalam kita boleh lihat bagaimana satu wawancara khas bersama dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk setahun ya kerajaan perpaduan ini memerintah. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melupakan ya niat untuk menebuk atap. Ya, semoga hari ini pembangkang yang ada tidak serakus lagi untuk menebuk atap, menumbangkan kerajaan hari ini, tetapi memfokuskan isu kepada rakyat yang perlu diberi perhatian. Jadi terbaik sahabat semua apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar ini. Jadi saya ingin kita melihat sedikit ya sedutan video ya semasa sesi wawancara tersebut dan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri. Seperti mana kita saksikan dalam beberapa kunjungan kita ke luar negara pun, mereka mahu pertama kerajaan yang stabil. Beberapa bulan awal tidak kena ada yang nak terus bicara tebuk atap ya. Ini politik tebuk atap. Tapi sekarang ini saya fikir sudah pun berlalu. Umumnya adik mengetahui kerajaan lebih kuat, dan bila kuat, apa yang harus kita lakukan? Tumpu pertumbuhan ekonomi, mutu pendidikan, kemudahan kesihatan yang lebih baik, dan tentulah isu sosioekonomi macam saya sebut, menoktahkan kemiskinan yang alhamdulillah kemiskinan tegar selesai, walaupun terpaksa kita tangani juga tahun-tahun berikutnya. Kemudian suku sekolah daif dan tanah-tanah sekolah sebagai signal bahawa tumpuan kita juga keselesaan basic kepada anak-anak kita, anak cucu kita lah. Saya cucu yang masih di sekolah, dan kemudian menumpukan soal mutu pendidikan. Ya, kita dalam persaingan kita sebenarnya tidak terlalu membanggakan, walaupun propagandanya ya mutu pendidikan terlalu baik. Tapi kita tahu kenyataannya tidak begitu. Ini tidak dapat menafikan beberapa institusi kita, baik sekolah atau pusat pengajian yang sudah sampai ke peringkat yang lebih tinggi dan meyakinkan. Tetapi secara umum harus ada suntikan baru dalam bidang ini. Kemudian kesihatan, dan kita buat madani kemudahan-kemudahan yang di bawah supaya kemudahan kesihatan itu dapat dirasai oleh rakyat. Kalau kita lihat umpamanya percobaan tahun 2023 dalam beberapa bidang ini, kita tak boleh nafikan. Ya. Tetapi dengan pelaburan yang jauh lebih tinggi dan dalam bidang-bidang yang dianggap teknologi tinggi dan bidang digital ini, dan juga yang saya sebut renewable energy, ini semua akan memberi jaminan pekerjaan lebih banyak. Saya fikir tumpuan kita ialah peluang pekerjaan kepada anak muda yang tidak hanya tersekat secara setakat RM2,000 sebulan. Saya bincang banyak TVET pagi tadi, 97% mendapat pekerjaan, tapi gajinya RM2,000. Tapi kalau latihannya welding, Petronas akan ambil mereka di antara RM5,000 hingga RM7,000. Dan kalau dia dapat latihan kemahiran lebih baik, minimal RM3,500. Jadi target kita lulusan TVET harus melepasi RM3,000. Baik, dan kita sendiri lihat Datuk Seri dalam rangka lawatan ke beberapa negara luar, seperti yang Datuk Seri katakan tadi, kestabilan politik kita itu sebenarnya menarik pelabur daripada negara luar untuk terus melabur di negara Malaysia. Dan melihat ke arah kehadapan, pertemuan dua hala yang diadakan oleh Datuk Seri bersama dengan pemimpin dunia juga penting untuk menaikkan nama Malaysia di mata global sebagai bukan saja satu peluang pelaburan, tetapi juga dari segi geopolitik dan kerjasama serantau dan antarabangsa, khususnya antaranya dalam isu Palestin sebagai contoh. Jadi pada 2025 Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN, tuan rumah ASEAN. Bagaimana kedudukan Malaysia ini akan terus boleh diangkat lagi untuk kita memperkukuhkan kerjasama kita serantau dan juga antarabangsa? Ini peranan Kementerian Luar, Kementerian Pelaburan, MITI, dan beberapa kementerian pelancongan. Ya, kemudian jumlah kehadiran pelancong itu mendadak meningkat ya, bulan Oktober, November dan Disember. Dan ini semua memberikan pulangan hasil yang baik kepada kita.
Tapi soal keselamatan pengukuasan itu harus tetap diberikan keutamaan. Baik, pertemuan kita yang dan lawatan-lawatan ini, walaupun saya fikir untuk beberapa bulan saya mau kurangkan sedikit, tetapi itu hasilnya sangat tinggi. Profil Malaysia alhamdulillah jauh lebih tinggi sekarang, ya. Dan orang kaitkan ini soal tak benar, ini soal politik yang stabil dan pasukan yang bekerja sebagai tim, pasukan yang committed dan membawa mesej yang sama, bahawa politik stabil, dasar madani, dan ini memberi keyakinan kepada pelabur. Yang kedua, selain daripada kestabilan politik, ialah yang disebut satu dasar yang jelas. Maknanya kalau kita tengok Malaysia ini, kita tahu kalau industrinya ke arah mana. Kalau dalam bidang renewable energy, apa dia? Transisi, saya katakan, tenaga, juga transformasi digital. Jadi orang tahu. Petang tadi saya bincang dengan syarikat komputer umumnya dalam bidang IT dan digital, dan saya lihat, ya, mereka tidak persoal dasar. Dia ada jelas, dia datang. Cuma dia tanya beberapa isu lain yang saya tidak anggap satu yang terlalu besar, termasuk soal latihan. Dia bangga dengan keupayaan lulusan TVET, lulusan diploma di universiti dan jurutera, tetapi masih menekankan suatu tahap yang lebih tinggi, yang menyebabkan kita beralih supaya latihan TVET itu serasi sinergi dengan keupayaan dan penyertaan syarikat, bukan saja Petronas dan Proton Jili, tetapi juga dengan syarikat-syarikat swasta. Jadi mereka memenuhi keperluan itu, dan ini sekarang ditangani oleh Datuk Seri Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri, yang saya minta supaya tumpu ke bidang ini. Jadi ini yang menyebabkan saya tambah yakin tentang keupayaan kita terangkat, ya. Biar aman, biar stabil dan ya tak boleh kawal semua, tapi sekurang-kurangnya umumnya rakyat tahu bahawa cukup. Nak lawan, dia tunggu pilihan raya akan datang, bertempurlah kita, ikut peraturan. Tapi sekarang tumpulah untuk membangunkan negara dan mengelakkan daripada unsur-unsur yang negatif, kerana kita punyai, saya yakin kalau ini yang dapat kita lakukan dalam 1 tahun, kita dapat tingkatkan, ini Malaysia akan lebih harum dan hebat di rantau ini. Ini pemerhati politik terbaik, sahabat semua. Itu dia sedikit ya apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi wawancara ini. Jadi kalau saya mengulas sedikit, kerajaan perpaduan berlandaskan ekonomi madani dengan menumpukan kebijakan ekonomi, ya, untuk meningkatkan pertumbuhan telah membawa hasil, terutamanya dalam sektor baharu seperti digital, tenaga hijau dan tenaga boleh baru. Ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata, pertumbuhan ekonomi negara turut dibuktikan menerusi peningkatan kemasukan pelaburan asing dengan nilai yang lebih tinggi ketimbang dengan tahun-tahun sebelumnya. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, kestabilan politik negara dan dasar ekonomi yang jelas menjadi pemangkin dalam menyuntik keyakinan pelabur asing untuk melihat Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang menguntungkan. Katanya dalam pendidikan masyarakat, hal-hal berkaitan tata kelola harus ditegaskan. Saya ambil alih kuasa pentadbiran dengan mandat tanpa bertolak ansur terhadap kesalahan tata kelola. Katanya, saya bersyukur dalam tempoh pentadbiran 1 tahun ini belum ada walau satu pun sanggahan terhadap mana-mana pemimpin yang mengaut kekayaan secara haram. Ini rekod yang tidak boleh dimungkiri kenyataan, katanya dalam wawancara khas setahun bersama Kerajaan Madani, Tweet Rakma Perdana Menteri, terbitan TV3 yang disiarkan secara langsung malam tadi. Perdana Menteri juga berkata kemasukan pelaburan langsung asing memberi impak positif kepada ekonomi Malaysia dan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan terutama dalam kalangan anak muda selain peningkatan tahap kemahiran dan pengetahuan mereka. Jadi beliau menegaskan walau bagaimanapun terdapat cabaran yang perlu ditangani oleh kerajaan, iaitu menyediakan bentuk latihan dan kemahiran yang lebih sesuai serta memenuhi kehendak besaran. Datuk Seri berkata, tumpuan kerajaan adalah untuk pertumbuhan ekonomi,
mutu pendidikan, kemudahan kesihatan yang lebih baik dan sosial ekonomi yang lebih baik seperti menoktakan kemiskinan tegar dan sekolah daif terbaik. Sahabat-sahabat semua, itu antara kenyataan padu daripada Datuk Seri, dan ini menunjukkan ya bagaimana kerajaan ini begitu komited dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk menjaga kebajikan rakyat. Tetapi berbeza pula dengan pihak pembangkang hari ini yang tidak habis-habis mau menebuk atap, yang tidak habis-habis mau menjatuhkan kerajaan. Tidakkah mereka fikir bahwa tindakan mereka ini boleh membawa kesan buruk kepada negara kita? Tetapi apakah daya sahabat semua, kerana kerakusan, jawatan, kuasa dan juga wang ringgit, mereka sanggup lakukan dengan melemparkan fitnah, tuduhan, naratif politik, politik sempit, politik tebuk atap dan sebagainya. Itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Bagaimana dengan anda sahabat-sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.